Hai, Maimurah for you di sini. Hari ini, saya akan menerangkan satu filem. Sudah lewat malam di makmal dan petugas kebersihan Ron sedang membersihkan koridor sambil mendengar muzik. Bagaimanapun, dia berhenti seketika apabila dia perasan saintis Peter masih bekerja lewat. Ron cuba membuat gurauan dengan meletakkan badannya pada kaca, tetapi Peter terlalu menumpukan perhatian pada kerjanya dan tidak perasan. Kemudian Ron memasuki makmal untuk membersihkannya juga, jadi Peter keluar dari bilik untuk mendapatkan makanan ringan. Walaupun Peter menghadapi masalah dengan mesin tidak berfungsi, Ron mendapati terdapat katil dipasang di belakang beberapa langsir. Di belakang mereka, dia menemui seorang lelaki tidur dengan urat hitam dan label di pergelangan tangannya yang bertulis DOD, tetapi Ron fikir nama lelaki itu ialah Dodd. Tiba-tiba pesakit menggerakkan tangannya dan mengejutkan Ron, menyebabkan dia secara tidak sengaja melanggar monitor hayat. Skrin mula menunjukkan garis rata dan Ron panik, jadi dia duduk di atas lelaki itu untuk memulakan CPR. Apabila pesakit membuka mulutnya yang berdarah, Ron mengadu tentang bau dan mengisinya dengan pudina sebelum kembali ke CPR. Bagaimanapun, dia menekan dengan kuat sehingga perut lelaki itu pecah dan ketika Ron menjerit, lelaki itu membuka mata merahnya. Ternyata lelaki ini adalah pesakit zero jangkitan zombie baru dan dia segera menyerang Ron. Mereka berdua berlari mengelilingi makmal bertukar pukulan manakala Peter masih bergelut melawan mesin, tidak perasan apa-apa walaupun ketika Ron meletakkan tangannya yang berdarah pada tingkap. Apabila Peter bersedia untuk berputus asa dengan makanan ringan, dia berpaling dan menemui Ron yang zombie yang segera melompat ke atasnya dan membunuhnya. Keesokan harinya, pemimpin pengakap Rogers bersama 3 ahli kumpulannya Ben, Charter dan Augie berada di sebuah sekolah cuba mencari rekrut baru menggunakan video pengakap yang sangat seram. Malangnya, semua orang menganggap mereka rugi kerana masih menjadi peninjau pada usia ini dan tiada siapa yang mahu menyertainya. Sebelum pergi, Rogers mengumumkan Augie akan mendapat lencana tertinggi dalam pengakap, jadi mereka akan mengadakan majlis itu pada waktu malam di tapak perkhemahan. Selepas itu, dalam perjalanan pulang, Charter dan Ben membincangkan perkara pengakap kerana satu-satunya sebab mereka masih menjadi ahli adalah demi Augie. Augie berasa sunyi sejak dia kehilangan ayahnya dan hanya pengakap yang dia ada. Tetapi mereka akan menamatkan pengajian tahun depan dan mereka tidak mendapat mana-mana gadis atau pergi ke mana-mana parti yang Charter menyalahkan pakaian seragam pengakap kerana ia menjadikan mereka kelihatan seperti kanak-kanak. Memandangkan mereka sibuk bertengkar, mereka tidak nampak seekor rusa berdiri di tengah jalan dan terlanggarnya secara tidak sengaja sehingga menyebabkan tayar kereta pancit. Selepas memeriksa rusa yang mati, Charter mengambil swafoto dengannya sementara Ben mula bekerja menukar tayar. Pada ketika itu, sebuah kereta berhenti dengan Kendall, Jeff dan Lo. Kendall ialah kakak Charter dan Ben selalu menyukainya, tetapi dia berkencan dengan Jeff dan menganggap Ben seperti adik lelaki. Keadaan agak janggal, terutamanya apabila Charter mula menggoda Lo dengan teruk dan Jeff mengejek Ben untuk pakaian seragam. Apabila subjek rusa muncul, mereka mendapati mayat itu tidak berada di atas jalan lagi dan hanya meninggalkan noda di belakang. Sementara itu, Charter bertanya tentang parti yang dibincangkan oleh semua orang dan yang mengejutkan semua orang, Jeff menjemput mereka untuk datang. Apabila mereka pulang ke rumah, Charter menegaskan rancangan yang sangat bodoh. Mereka akan muncul di majlis Augie dan apabila dia tertidur, mereka akan menyelinap keluar untuk pergi ke pesta dan kembali sebelum subuh. Ben dengan berat hati bersetuju. Perbualan mereka diganggu oleh Cik Fielder yang mengancam mereka sambil mengingatkan mereka untuk keluar dari jalan masuk sebelum kembali kepada berpuluh-puluh kucingnya. Pada sebelah petang, Rogers sedang dalam perjalanan ke tapak perkhemahan apabila dia menjumpai tag dengan nama Peter padanya, walaupun alamat itu menunjukkan bahawa tidak mungkin ia telah jatuh sejauh ini. Rogers perasan sesuatu bergerak di dalam semak dan apabila dia melihat, dia tiba-tiba diserang oleh rusa yang dilanggar budak lelaki itu kerana ia juga menjadi zombie.
Menggunakan pisau pengakapnya, Rogers menikam mata rusa itu untuk membunuhnya. Namun apabila dia berpaling, dia menjumpai zombie Peter yang dengan cepat menggigit Rogers. Sementara itu, Carter dan Ben pergi ke kedai serbaneka dan Carter membayar hobo untuk membelikan mereka alkohol kerana mereka di bawah umur. Bata itu masuk ke dalam untuk melakukan transaksi, tetapi dia hampir tidak siuman dan membeli barang yang salah. Jadi Carter bergegas masuk ke kedai dan menyebabkan adegan berlaku. Pada ketika itu, seorang wanita cantik bernama Denise keluar dari kedai dan tali betnya putus, tetapi Ben membantunya dengan membetulkan tali dengan simpul pengakap. Untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya, Denise masuk ke dalam dan membeli minuman untuk kanak-kanak lelaki sebelum kembali ke pekerjaannya di kelab dewasa di seberang jalan. Kedua-duanya mempertimbangkan untuk mengikutinya, tetapi ada penjaga pintu yang sangat menakutkan yang tidak membenarkan kanak-kanak di bawah umur masuk dan lelaki itu melarikan diri. Beberapa ketika kemudian, 3 pengakap muda terkejut bahawa Rogers belum tiba. Ogi fikir ia adalah satu ujian untuk mendapatkan lencananya, jadi budak-budak itu terus menyediakan tapak perkhemahan. Ogi sangat bersedia manakala Carter tidak kemas, tetapi ketiga-tiga mereka masih berasa seronok melalui aktiviti biasa dan membentuk pasukan yang baik. Akhirnya malam tiba dan Rogers masih tidak muncul, jadi budak lelaki itu berbual di sekitar unggun api sambil membakar marshmallow. Ogi gembira mempunyai kawan-kawannya bersamanya selepas ayahnya meninggalkannya dan membuat mereka berjanji pengakap selama-lamanya. Sementara itu pesta sedang rancak, tetapi kendal bimbang anak-anak lelaki itu tidak datang. Jeff tidak kelihatan terkejut dan mengalihkan perhatiannya dengan tarian. Beberapa jam kemudian, Ogi akhirnya tertidur dan Carter dan Ben menyelinap keluar dari tapak perkhemahan. Dalam perjalanan ke kereta, mereka menjumpai pisau Rogers di atas tanah yang membimbangkan Ben kerana dia tahu Rogers tidak akan pergi ke mana-mana tanpanya. Dia juga melihat kesan tapak kaki pada lumpur, tetapi Carter tidak peduli dan menyeret Ben ke kereta. Malangnya, Ogi sedang menunggu mereka di sana dan mengetahui tentang parti itu, jadi sudah tiba masanya untuk Ben dan Carter mengakui mereka tidak mahu menjadi pengakap lagi kerana mereka perlu membesar. Sakit hati dan kecewa, Ogi memberitahu mereka untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Ben dan Carter pulang ke bandar dan mendapati ia sangat kosong untuk malam Sabtu. Mereka memberhentikan kereta di tepi kedai serbaneka untuk menukar pakaian seragam mereka dan perasaan buruk Ben menjadi lebih teruk apabila dia menyedari pintu kaca kedai itu pecah. Fikirannya diganggu oleh Carter yang menunjukkan bahawa penjaga pintu tidak berada di pintu masuk kelab lagi, jadi ini adalah peluang mereka. Kedua-duanya memasuki kelab dan Ben mendapati ia kosong juga, tetapi dia masih duduk di hadapan pentas di mana seorang penari memulakan persembahannya. Kerana cahaya gelap, urat hitamnya tidak jelas. Tidak lama kemudian Carter menyertai mereka dan mula membaling wang ke arah penari yang menarik helah khas pada tiang dan berakhir dengan terbalik. Tiba-tiba leher wanita itu patah dan memercikkan darah ke seluruh lelaki. Lebih memburukkan keadaan, penjaga pintu juga muncul sebagai zombie dan menyerang mereka. Semasa Ben berlari ke bilik mandi dan penjaga pintu mengekorinya, penari itu menyerang Carter yang selepas beberapa kali bergelut, menggunakan botol yang pecah untuk segera membunuhnya. Penjaga pintu menemui Ben di salah satu gerai dan apabila dia hendak menyerang lagi, Denise muncul dan meletukkan kepalanya dengan senapang patah. Sementara itu, Ogi yang kesepian memutuskan untuk pergi ke rumah Rogers. Tiada siapa yang menjawab pintu tetapi ia tidak berkunci. Justeru Ogi memasuki rumah dan apabila dia tidak menemui gurunya, dia meninggalkan mesej di papan kecil. Dia akan pergi apabila perutnya mula sakit, jadi dia bergegas ke bilik air untuk melegakan dirinya. Baunya sangat busuk sehingga dia membuka tingkap. Tetapi dia terlalu terganggu oleh kebersihannya sendiri untuk melihat ada zombie di taman yang cuba mencapai ke dalam untuknya. Ogi bergerak keluar tepat pada masanya dan kembali ke ruang tamu, di mana dia terkejut apabila menemui Rogers yang zombie.
Guru itu mula mengejar pelajarnya di sekeliling rumah dan Ogi cuba mempertahankan dirinya dengan apa sahaja yang dia temui, termasuk koleksi barangan Dolly Parton Rogers. Nampaknya tiada apa-apa yang berjaya, jadi Ogi cuba melarikan diri ke ruangan bawah tanah, hanya ditolak oleh Rogers ke bawah tangga. Satu lagi pengejaran bermula, tetapi kali ini, Ogi mengambil semburan dan pemetik api untuk membakar Rogers sebelum memukulnya dengan dayung. Kemudian, Ogi mengikat Rogers ke kerusi menggunakan semua simpulan pengakap yang dia tahu, memastikan untuk meletakkan rambut palsunya kembali pada tempatnya sebelum pergi. Kembali ke kelab, Dennis mengesahkan kiamat zombie sedang berlaku dan mereka perlu melarikan diri. Seorang zombie cuba menghalang mereka dan Dennis dengan pantas menembaknya sebelum mereka masuk ke dalam kereta, memandu pergi ketika seluruh gerombolan muncul. Malangnya, budak-budak itu sangat teruk menukar tayar dan tayar dari tadi tercabut menyebabkan kereta terpaksa berhenti. Ben dan Charter bergegas untuk memperbaikinya manakala Dennis terus menembak zombie, tetapi tidak lama kemudian dia kehabisan peluru dan terpaksa memukul mereka dengan senapang patah itu sendiri. Selepas banyak bergelut, budak-budak lelaki itu selesai membetulkan tayar dan mereka masuk ke dalam kereta sejurus sebelum zombie yang lebih laju mencapai mereka dan memecahkan tingkap. Ketiga-tiga mereka memandu pergi ke pejabat syarif, tetapi mereka sudah terlambat. Terdapat papan tanda yang mengatakan semua yang terselamat telah dipindahkan ke pusat pemeriksaan keselamatan di Batu 17. Kanak-kanak lelaki mula bertengkar tentang apa yang perlu dilakukan, tetapi pada ketika itu gerombolan zombie tiba, jadi mereka bertiga berlari masuk dan mengunci pintu dengan tiang bendera. Malangnya, Sheriff berada di sana dan telah menjadi zombie juga, jadi dia mula menembak pistolnya tanpa kawalan. Carter mengambil kapak kecemasan dan Ben mengambil alat pemadam api, dan bersama-sama mereka menurunkan Sheriff dengan cepat. Malangnya, gerombolan itu memecahkan pintu kaca dan mula masuk ke dalam. Ketiga-tiga mereka segera berlari dan satu-satunya tempat selamat yang boleh mereka temui adalah di dalam sel, di mana zombie tidak dapat mencapai mereka. Semasa menunggu, Ben dan Charter membincangkan subjek Ogi, dan Dennis menilai mereka untuk tindakan mereka. Charter cuba untuk tidur sebentar manakala Ben mengukir mop ke dalam pancang dan berbual dengan Dennis, membolehkan mereka terikat dengan kehidupan mereka yang kalah. Tiba-tiba kedengaran muzik di luar datang dari kereta kosong. Zombie bergegas keluar dari stesen untuk mencari mangsa baru, jadi ketiga-tiga mereka perlu mencari jalan untuk melarikan diri. Ben mengambil getah Charter dan mereka mula mengikatnya pada hujung mop untuk cuba mencapai kunci sel. Sementara itu di luar, terbongkar bahawa Ogi menghidupkan muzik untuk mengalihkan perhatian zombie dan kini dia menyelinap untuk sampai ke stesen, tetapi secara tidak sengaja terlanggar sebuah kereta dan mengaktifkan penggeranya. Zombie mendengar ini dan mula mengejarnya, jadi Ogi masuk ke dalam tepat pada masanya untuk mencari ketiga-tiga mereka menolak kunci ke bawah. Ogi secara tidak sengaja menyepak kunci ke dalam lubang, tetapi dia menggunakan kemahiran pengakapnya untuk memilih kunci. Semasa dia bekerja, zombie muncul, tetapi Ben pantas menikamnya dengan mop sejurus sebelum Ogi membuka pintu. Kemudian kumpulan itu berlari keluar dari bangunan dan mengunci pintu pagar di belakang mereka untuk memastikan zombie di sisi lain. Ini menyebabkan baju zombie wanita terbuka secara tidak sengaja, dan Charter berhenti untuk menahan perasaan sebelum pergi. Sejurus kemudian, kumpulan itu sedang menyusuri jalan apabila mereka menemui sebuah truk yang ditinggalkan. Apabila mereka semakin dekat, mereka mendapati pemandu itu juga zombie, tetapi Ogi berpendapat dia boleh berkomunikasi dengannya seolah-olah ia adalah haiwan liar. Menggunakan pengetahuan pengakapnya, Ogi berjaya membuat hubungan dengan zombie melalui bunyi haiwan yang pelik, dan apabila dia perasan zombie itu memakai baju Britney Spears, dia mula menyanyi, "Pukul saya sayang sekali lagi." Charter tidak lama kemudian menyertainya dan mereka benar-benar berjaya membuat zombie menyanyi bersama-sama. Tetapi detik comel kecil mereka terganggu apabila zombie itu tiba-tiba ditembak oleh Corporal Reeves. Beberapa saat kemudian, Reeves membawa pergi kumpulan itu dengan kenderaan tenteranya, menjelaskan terdapat wabak virus dan perimeter telah dikawal.
Semua orang di bandar telah dipindahkan dan Ben tertanya-tanya sama ada itu termasuk orang di parti itu, tetapi Reeves tidak tahu apa-apa tentang parti. Mereka memusingkan kereta dan bergegas ke tempat pesta, hanya untuk mendapati ia kosong. Ternyata Jeff telah memberi mereka alamat palsu kerana mereka kalah. Ogi berkata ini adalah karma, mencetuskan satu lagi pertengkaran di mana mereka bergaduh secara fizikal seperti kanak-kanak kecil. Sementara itu, Dennis menoleh dan mendapati Reeves telah digigit selama ini dan tadi dia bertukar menjadi zombie. Reeves cuba menyerangnya, tetapi kanak-kanak lelaki itu segera datang untuk menariknya ke belakang dan Dennis yang marah membunuh Reeves dengan memukulnya berulang kali dengan pintu kereta. Pada ketika itu, mesej masuk melalui radio kereta yang mengumumkan mereka akan mengebom kawasan itu dalam masa 2 jam. Carter teringat bahawa kakaknya menulis segala-galanya dalam diarinya, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke rumahnya untuk mendapatkan alamat parti itu. Sejurus kemudian, mereka menyelinap masuk ke dalam rumah melalui halaman belakang untuk mengelakkan gerombolan itu tanpa menyedari bahawa Cik Fielder sedang mengintip mereka melalui tingkapnya. Mereka mula mencari diary Kendall di dalam biliknya, tetapi tiba-tiba mereka mendengar bunyi bising di tingkat bawah. Jadi Ogi dan Carter pergi untuk memeriksa. Dennis tertanya-tanya mengapa Ben tidak pernah memberitahu Kendall tentang perasaannya dan Ben menjelaskan dia seorang yang kalah tanpa pengalaman. Untuk memberinya keyakinan diri, Dennis mengajarnya cara mencium. Tanpa perasan ada zombie di luar tingkap cuba melihat ke dalam dengan melompat ke atas trampolin. Di tingkat bawah, Carter tiba-tiba diserang oleh Cik Fielder yang zombie dan semua jeritan itu mendapat perhatian gerombolan. Dalam perjuangan, kanak-kanak lelaki menyebabkan Cik Fielder kehilangan gigi palsunya, jadi apabila dia melompat pada bahagian belakang Carter, dia menarik seluarnya ke bawah untuk mengadakan jamuan dengan lidahnya. Ogi perlu melawan zombie lain sebelum dia menolak Cik Fielder keluar dari Carter dan bersama-sama mereka membaringkannya di atas tingkap, di mana mereka memenggal kepalanya. Ben dan Dennis datang untuk menyertai mereka, tetapi lebih banyak zombie datang jadi mereka berlari untuk bersembunyi di dalam bilik Kendall, menghalang pintu dengan perabot. Mereka cuba melarikan diri melalui tingkap, tetapi terdapat zombie juga di sana dan mereka perlu menarik Ben ke belakang sebelum dia ditangkap oleh mereka. Gerombolan itu mula membelah pintu, jadi kumpulan itu memutuskan untuk melarikan diri dengan melompat di atas trampolin dan kemudian ke halaman jiran. Semua orang melintas dengan selamat, tetapi apabila tiba giliran Ben, dia melihat diary Kendall jatuh dari laci, jadi dia kembali untuk mengambilnya. Pada masa itu zombie menceroboh masuk, jadi apabila Ben hendak melompat, dia tergelincir dan hampir jatuh, hanya berjaya menyelamatkan dirinya dengan meraih sausage zombie. Sekeping daging mula meregang dan pecah, jadi Dennis mengalihkan perhatian zombie agar Ben jatuh dengan selamat di atas trampolin dan menyertai rakan-rakannya. Selepas itu, kumpulan itu bersembunyi di rumah Cik Fielder dan pergi ke dapur apabila mereka mula mendengar bunyi bising. Tiba-tiba seekor kucing zombie muncul di bahu Ogi dan mereka dengan pantas memukulnya dengan kuali, tetapi kucing yang lain juga muncul dan mereka juga telah menjadi zombie. Kerana ketakutan, kumpulan itu berlari ke garaj dan mencuri kereta Cik Fielder untuk melarikan diri. Di luar mereka mendapati jalan itu disekat oleh Rogers, yang entah bagaimana melarikan diri, tetapi mereka hanya melanggarnya dan menghalaunya. Sejurus kemudian, Ben mengucapkan selamat tinggal kepada Dennis, yang meninggalkan bandar dengan menunggang basikal untuk berhubung dengan tentera manakala budak lelaki itu menyelamatkan pengunjung parti. Carter dan Ogi ragu-ragu dengan rancangan ini kerana bom akan datang, tetapi Ben meyakinkan mereka dengan ucapan ikhlas tentang pengakap sebagai barisan pertahanan terakhir. Pertama sekali, mereka berhenti di kedai perkakasan dan mereka menggunakan semua pengetahuan pengakap mereka untuk membuat senjata dan mempersenjatai diri mereka sendiri. Di luar bangunan parti, zombie mendengar muzik dan menyelinap masuk. Sementara itu, Lo telah bertemu dengan seorang lelaki baru yang membawanya ke tempat yang gelap untuk menjadi lincah. Memandangkan mereka baru berkenalan,
dia hanya membenarkan lelaki itu menggunakan mulutnya semasa dia menonton video di telefonnya. Pada masa itu, zombie menemui mereka dan membunuh lelaki itu sebelum mengambil tempatnya, tetapi apabila dia melihat ke bawah, dia menjerit. Di lantai tarian, Kendall bimbang tentang abangnya dan rakan-rakannya. Jadi Jeff akhirnya mengaku dia memberi mereka alamat palsu yang membuat Kendall berang. Mereka tiba-tiba diganggu oleh Lo, yang juga telah menjadi zombie dan melompat ke arah Jeff untuk menggigitnya. Kendall menjerit dan cuba melarikan diri, tetapi dengan membuka pintu, dia membiarkan gerombolan memasuki bangunan dan menyerang semua remaja. Kekacauan, darah dan kengerian mengambil alih parti, tetapi tiba-tiba bunyi siulan membuatkan semua orang menoleh. Pengakap berada di sini dan mula melawan zombie, membunuh mereka dengan senjata sementara dan kerja berpasukan yang sangat baik. Carter sedih untuk membunuh Lo yang sukakannya, tetapi Ben suka memusnahkan Jeff. Kemudian Ben cuba menyelamatkan Kendall, tetapi apabila dia disekat oleh zombie, rakan-rakannya membersihkan jalan untuk dia bermain kesatria putih dengan jayanya. Selepas itu, pengakap memberitahu remaja lain untuk melarikan diri, mengunci pintu supaya zombie tidak dapat mengikuti mereka. Ketiga-tiga mereka kekal di dalam sebagai gangguan dan cuba mencari jalan keluar lain, tetapi akhirnya terkurung di gelanggang bola keranjang. Melihat tiada harapan, kanak-kanak lelaki itu meminta maaf atas kelakuan mereka dan mengakui mereka seronok menjadi pengakap. Tiba-tiba, Ogi mendedahkan dia telah menyediakan bom sekiranya berlaku kecemasan dan mengeluarkannya, tetapi dia menghadapi masalah untuk menyalakannya. Pada masa itu, Dennis muncul di pelongsor sampah dan Ben dan Carter segera mengikutinya. Ogi tinggal 1 minit lagi untuk akhirnya menyalakan bom, kemudian dia melarikan diri sejurus sebelum ia meletup. Kumpulan itu keluar dan memerhati api yang memusnahkan zombie, hanya untuk mengetahui Rogers sedang menunggu mereka untuk menyerang. Nasib baik tentera akhirnya tiba untuk menamatkan keadaan dan Rogers diletupkan. Keesokan paginya di kem tentera, Ben cuba mengajak Dennis keluar, tetapi dia mengingatkannya kepada siapa dia sebenarnya mempunyai perasaan. Dengan keyakinan barunya, Ben mendekati Kendall dan menciumnya. Ogi meraihkan perkembangan ini, tetapi Carter berasa jijik kerana terpaksa melihat kakaknya mendapatkannya.